Selamat pagi Dr. Atirah dan rakan sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Arisha Leja Anastel dan merupakan Ketua Kumpulan 11. Pagi ini, kumpulan kami akan membentangkan satu isu iaitu ketidakadilan jantina di tempat kerja. Apakah itu ketidakadilan di tempat kerja? Isu ini sering kali kita dengar kerana ia sering berlaku terhadap perbezaan kaum, jantina serta seseorang yang datang daripada negara lain. Mengikut kajian, sebanyak 56% pekerja wanita telah mengadu bahawa mereka telah diskriminasi atau telah mendapat ketidakadilan di tempat kerja mereka sendiri. Sebagai contoh, ada setengah mereka memikirkan bahawa pekerja wanita tidak layak untuk mendapat gaji yang sama sebanyak dengan pekerja lelaki kerana mereka berpendapat bahawa kerja-kerja dilakukan oleh pekerja wanita tidak setanding dengan pekerja lelaki. Selain itu, ramai juga pekerja berasa tidak puas hati, terutamanya pekerja yang telah bertungku lumus mempersiapkan kerja-kerja yang telah diberikan namun masih tidak mendapat tawaran kenaikan pangkat disebabkan oleh jantina dan perbezaan kaum. Ramai yang tertanya, apakah punca masalah ini berlaku? Rakan sekumpulan saya akan memperjelaskan punca, kesan dan langkah mengatasinya. Terdapat dua punca ketidakadilan jantina di tempat kerja yang akan dibahaskan dalam video ini. Antara salah satunya ialah pembahagian pekerjaan. Majoriti masyarakat percaya bahawa lelaki lebih sesuai untuk menjawat sesuatu jawatan. Biasanya, ia melibatkan jawatan yang dibayar gaji lumayan. Dan pada akhirnya, segelintir golongan wanita bekerja dalam bidang-bidang atau industri yang dibayar gaji rendah. Punca yang kedua ialah wujud pengurusan yang berat sebelah. Apabila wujudnya pengurusan berat sebelah di tempat kerja, pekerja biasanya dilayan secara berbeza-beza atau kurang digemari berdasarkan faktor jantina, identiti dan orientasi seksual mereka. Ini juga terkesan kepada calon-calon yang ingin memohon pekerjaan di syarikat tersebut. Mereka sering dipilih dari segi jantina dan latar belakang sosial. Kesan-kesan diskriminasi jantina di tempat kerja iaitu kemerosotan moral di tempat kerja. Apabila pekerja merasakan mereka tidak dilayan secara adil, mereka mungkin berasa marah terhadap pasukan pengurusan dan pekerja lain yang mendapat manfaat daripada diskriminasi. Sikap negatif ini boleh menjejaskan prestasi pekerja yang kemudiannya boleh menjejaskan prestasi keseluruhan perniagaan. Sebagai contoh, seorang wanita yang tidak pernah diberikan pelanggan baru kerana mereka sentiasa diberikan kepada rakan sejawatannya yang lelaki mungkin mula terlepas tarik akhir, meminta cuti sakit atau sebaliknya berhenti menunaikan tanggungjawabnya. Walaupun semua tindakan ini menjejaskan prestasinya, tindakan ini juga boleh menjejaskan reputasi majikannya. Jika wanita yang sama menghargai dirinya sebagai seorang pekerja, dia mungkin menjaga harga dirinya di tempat kerja dan mengambil berat tentang reputasi syarikat. Kesan yang kedua ialah hilang produktiviti sewaktu bekerja. Penurunan produktiviti adalah satu lagi kesan ketidaksamaan jantina dan diskriminasi di tempat kerja. Tidak mengherankan apabila berhadapan dengan penghinaan jantina dan ketidaksamaan yang berterusan. Pekerja cenderung kehilangan motivasi dan semangat serta mereka tidak dapat melaksanakan tugas mereka dengan berkesan. Tingkah laku diskriminasi yang boleh menyebabkan kehilangan semangat dan motivasi dan seterusnya produktiviti, termasuk jenaka sedikit tidak terang atau dalam bahasa Inggerisnya dipanggil off-color jokes, jenaka yang membayangkan rendah diri, jenaka yang bersifat seksual atau tidak senonoh, atau secara langsungnya menunjukkan prestasi pekerja tidak teruk daripada biasa hanya kerana jantina pekerjaan itu. Antara langkah-langkah yang boleh dilakukan bagi mengatasi masalah ketidakadilan jantina di tempat kerja ialah yang pertama, pihak yang bertanggungjawab perlulah mewujudkan undang-undang anti-diskriminasi di tempat kerja. Undang-undang ataupun peraturan adalah sesuatu yang wajar untuk diwujudkan di sesebuah tempat. Sebagai contoh, di tempat kerja, pihak yang bertanggungjawab untuk mewujudkan atau menetapkan undang-undang dan peraturan adalah pihak majikan ataupun orang atasan di sesebuah syarikat.
Hal ini dikatakan sedemikian supaya dapat membendung masalah yang berkaitan dengan diskriminasi di tempat kerja. Di samping itu juga dapat memberi keadilan serta perlindungan kepada para pekerja, sama ada pekerja di sektor swasta ataupun di sektor kerajaan. Perkara ini juga dapat mengatasi masalah isu diskriminasi di tempat kerja menjadi semakin berlarutan. Langkah yang seterusnya iaitu langkah kedua ialah meningkatkan hak bersuara kaum wanita di tempat kerja. Dengan adanya hak bersuara dari kaum wanita, ianya akan dapat memberi kesedaran kepada orang ramai dan juga dapat membetulkan pemikiran masyarakat yang masih menganggap ataupun memandang rendah terhadap kaum wanita dalam melakukan sesuatu tugasan. Kaum wanita juga berhak untuk menyuarakan hak, pendapat ataupun pandangan mereka sebagai pekerja. Hal ini supaya para majikan dapat memberi keadilan kepada pekerja, iaitu keadilan secara seimbang, bukan sahaja kepada pekerja lelaki maupun pekerja wanita. Langkah untuk mengurangkan masalah ketidakadilan jantina di tempat kerja adalah melindungi dan memastikan wanita dapat merealisasikan potensi diri mereka. Perbuatan ketidakadilan antara jantina akan meningkatkan sikap prejudis terhadap golongan wanita. Pemikiran sesetengah masyarakat yang masih berpegang terhadap pemikiran kolot menyebabkan wanita dipandang rendah. Contoh, golongan wanita tidak dibenarkan untuk bekerja dan memegang jawatan yang tinggi berbanding golongan lelaki. Walaupun golongan wanita mempunyai pendidikan yang tinggi, masyarakat masih beranggapan bahawa status itu tidak kekal. Setelah berkahwin, golongan wanita akan menjadi suri rumah pada akhirnya dan perlu mengurus keluarga. Oleh itu, kita harus mengubah pemikiran ini dengan membantu wanita mendapatkan kedudukan lebih tinggi di semua peringkat, membolehkan suara mereka didengar dan membolehkan mereka mengawal kehidupan masing-masing dan seterusnya menjamin kelangsungan masa depan masyarakat seluruh dunia.